Seterusnya Yang Berhormat Jerai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih kepada Datuk Speaker atas peluang yang diberikan kepada saya untuk menyertai perbahasan ini. Tanggal 18 Ogos 2021, daerah Yan yang berada di bawah Parlimen Jerai dikejutkan juga dengan satu kejadian banjir kepala air yang sangat menakutkan. Kejadian ini meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam hidup masyarakat setempat. Masyarakat sekitar yang terlibat masih lagi trauma memikirkan detik-detik kejadian kerana ada dalam kalangan mereka yang kehilangan orang yang tersayang. Kejadian ini turut melibatkan daerah Kuala Muda. Pelbagai langkah telah diambil bagi memastikan kejadian ini tidak lagi berulang. Kejadian ini dipercayai berpunca daripada kepala air dari kawasan air terjun di kaki Gunung Jerai dan mengakibatkan limpahan air deras ke kawasan kediaman sehingga menyebabkan kerosakan jalan raya dan kediaman di sekitar Gunung Jerai ini. Seramai 1,301 penduduk terlibat dengan musibah ini dan 6 orang kehilangan nyawa. Mukim Yan melibatkan 886 orang, Mukim Singkir 200 orang dan Mukim Gurun 215 orang. Selain daripada penduduk setempat, musibah ini juga turut melibatkan kerosakan kepada inap yang beroperasi di daerah Yan. Tragedi ini juga melibatkan agensi Jabatan Mineral Geosains di bawah Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Jadi, dalam kesempatan ini, saya ingin menarik perhatian Kementerian Tenaga dan Sumber Asli. Yang pertama, keperluan pemetaan terperinci risiko berlakunya bencana geologi. Kedua, pemasangan sistem amaran awal tanah runtuh dan aliran dibris. Ketiga, keperluan penubuhan pusat kawalan amaran bencana geologi, tanah runtuh dan aliran dibris negara yang melibatkan fungsi JMG. Yang keempat, memperkasakan komuniti terhadap ancaman bencana geologi, tanah runtuh dan aliran dibris dengan memberi peranan kepada JMG, Jabatan Mineral dan Geosains. Kelima, pemerkasaan JMG dan peranan dan tanggungjawab baru JMG dengan memberi penjawatan yang lebih baik dan menghargai pegawai. Ada pegawai yang berpuluh tahun masih di grade 44, namun mereka tetap tabah dan meneruskan khidmat bakti tanpa keluh kesah. Bencana ini juga, Datuk Speaker, melibatkan peranan Kementerian Alam Sekitar dan Air. Bagi mengelak tragedi ini berulang, 2 buah empangan sabu dalam proses pembinaan di titik Hayun Yan dan Tupah yang dijangka siap pada Jun 2023. Kementerian Alam Sekitar dan Air KASA menyerahkan surat setuju terima tender SST tapak projek pembinaan struktur empangan sabu kepada kontraktor yang berjaya Damaikon Sdn Bhd yang bernilai 22.8 juta. Projek pembinaan ini juga melibatkan kerja-kerja pemulihan bencana banjir akibat banjir lumpur Ogos lalu dan dijangka siap pada Jun 2023. Pertanyaan saya ialah, adakah sistem empangan ini akan diperluaskan di tempat berisiko bencana air dari gunung? Dan untuk akhirnya di kesempatan ini juga saya mengucapkan terima kasih kepada Kerajaan Malaysia yang mengambil tindakan segera menyalurkan peruntukan khas bagi membolehkan kerja-kerja baik pulih dilakukan dengan kadar segera. Selain daripada itu juga, terima kasih diucapkan kepada semua pihak sama ada individu maupun perkumpulan yang turut menyalurkan sumbangan kewangan dan barangan serta ada yang turun padang dengan melibatkan diri dalam aktiviti mencuci dan membersih, terutamanya yang digelar sebagai Semut Merah NGO Khidmat Malaysia. Setinggi penghargaan juga diucapkan kepada pihak agensi penyelamat yang berkorban masa, tenaga dan nyawa dan dalam misi mencari dan menyelamat. Sekian, Datuk Speaker. Terima kasih Yang Berhormat Jerai.